Okey. So bab 10 kita belajar tentang kecerunan garis lurus. Okay. Chapter 10, gradient of straight line. So there are three formula to calculate the gradient. Okay, ada tiga kaedah lah untuk menghitung, okay, menentukan kecerunan garis lurus. Okay, ada tiga kaedah, ada tiga formula. Okey, sekali lagi ya, formula ni diberikan ketiga peperiksaan. Okey, peperiksaan formulanya diberikan. Okey. Tapi kalau awak boleh hafal lagi baguslah. Okey, tapi kalau kamu tak boleh hafal, at least kamu perlu tahulah aplikasilah. Okey, bagaimana nak menggunakan formula ini untuk menyelesaikan masalah menentukan kecerunan. At least you tahu gunalah. Okay, formula yang diberikan. Sebab banyaklah formula. Matematik banyak formula. So, pastikan kamu kenal mereka lah. Okay? Tak kenal maka tak cinta lah. So, pastikan kamu kenal lah. Okay, formula-formula matematik. Banyak. Okay. So, okay, kecerunan. Okay, maksud kecerunan ialah darjah kecuraman lah. Okay, untuk mengukur darjah kecuraman. Okay, degree of stiffness. Okay, so apa yang kita boleh fikirkan? Darjah kecuraman, okay, yang saya boleh fikirkan, contohnya bukit lah. Okay, mountain. Mountain, gunung. Okay, kita boleh hitung kecuraman, the stiffness. Okay, satu mountain, satu bukit. Okay, dan apa simbol untuk kecerunan? Apa simbol kecerunan? What is the symbol? M. M. So, M tu kecerunan. Okay, M mewakili kecerunan. Okay, so ada tiga formula lah. Pastikan kamu fahamlah. Okay, so yang ni kita dah bincang minggu lepas. Okay, so jarak mencancang. Okay, jarak mencancang. Kalau bahasa Inggeris mencancang apa? Vertical. Okay, dan jarak mengufuk bahasa Inggeris. Sorry? Horizontal. Okey, ada masalah tak untuk hafal? No. Ada masalah untuk hafal? No, sir. No, okey. Sebab horizontal, kalau nak hafal horizontal, okey, awak ingat perkataan apa? Horizon. Kan, horizon. Nampak tak ini, horizon? Okey. Beautiful scene, horizon. Kan, melintang kan? Horizon, horizontal, melintang. Satu gambar ini horizon. Horizontal lah. So kalau awak boleh ingat horizontal, maka vertical tu tak ada masalah lah. Awak ingat satu, dan satu lagi sudah boleh ingat. Kalau bahasa Melayu, mencancang. Awak ingat perkataan cincang tak? Cincang. Cincang atau cencang. Cencang atau cincang. Okey, saya rasa perkataan yang betulnya cencang. Cencang maksudnya apa? Tetak. Kan, awak potong. Cencang. Cincang. Ada orang kata cincang. Okey, cencang. Okey, tetak. So, tetak maksudnya awak potong lah. Okey, so garisan menegak lah. Okey, cencang, cincang. Okey, menegak. Okey, so kalau awak boleh ingat cancang, cincang, jarak menegak, maka satu lagi jarak mengufuk, patutnya boleh ingat lah. Okey, so jangan silap lah. Okey, untuk hitung kecerunan, gunakan jarak mencancang bagi dengan jarak mengufuk. Okey, dan yang seterusnya ada lagi lah formula yang kedua
Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Ini formula yang kedua lah. Dan yang ketiga ialah M sama dengan negatif pintasan Y bagi dengan pintasan X. Okay, so awak kena ingatlah pintasan Y tu apa dan pintasan X tu apa. Okay, pintasan X ialah nilai X. Pintasan Y ialah nilai Y. Okay, so saya harap boleh faham. Dia tak banyak lah, 3 je. Okay, hari ni kita nak sambung yang ni ya. Okay, hubungan kecerunan dan garis lurus. Okay, so senang je nak ingat. Okay, awak ingat muka ini. Okay, so garisan yang condong ke kanan. Okay, garisan condong ke kanan. Garisan condong ke kanan. Nilainya positif. Positif. Okay, garisan condong ke kanan. Positif. Incline to the right. Positif. Okay, kecerunannya positif. Garisan. Okay, ke bawah ni. Ke bawah. Nilainya negatif. Okay, kecerunan. So, naik positif. Turun negatif. Okay, so pastikan awak ingatlah. So, dan tak susah lah nak ingat. Okay, contohnya awak naik bukit. Awak perlu energi ke tak perlu energi? Perlu tambah energi ke nak kurangkan energi? Naik bukit. Kena tambah energi ke kurangkan energi? Tambah. Tambah. So, bila awak naik bukit, awak perlu tambahlah energi. So, kecerunannya positif. Kalau awak turun bukit, tambah energi ke kurang energi? Awak perlu energi yang lebih ke tak payah pun tak apa? Tak payah pun tak apa. Kan, relax je kan? Okay, so negatif. So, awak kena ingat garisan yang condong ke kanan positif. Kalau dia turun bawah, negatif. Okay, so kena ingatlah. Positif, negatif. Dan yang ini apa pula? Okay, garis menegak, mencancang. Okay, dan apa ini? Macam hidung. Ini simbol macam apa? Hidung. Okay, simbol ini macam hidung. Maksudnya ialah tidak tertakrif. Okay, tidak tertakrif. Ataupun bahasa Inggerisnya undefined. Okay, undefined. Okay, tidak tertakrif. RIF. Okay, tidak tertakrif. Undefined. Okay, so maksud simbol ini ialah tidak tertakrif. Okay, tidak tertakrif untuk garisan menegak, mencancang. Undefined. Okay, kalau garis mengufuk, okay, kecerunannya ialah sifar. Okay, sifar. Okay, kita lihat contoh. Awak ingat ni naik positif, turun negatif. Mencancang kecerunannya tidak tertarik. Mengufuk kecerunannya ialah sifar. Okey, kita lihat contoh. Ini. Okey, nampak tak garisan hijau? Nampak garisan hijau? Nampak. Okey, so garisan hijau ialah satu garis lurus lah. Okey, dan kita akan hitunglah kecerunan. Okey, kalau awak lihatlah slope di sini ialah kecerunan lah. M. Okey, so kalau awak ikut dia punya formula, okey, kecerunannya jarak mencancang bagi dengan jarak mengufuk. Okey, so jarak mencancang 3, jarak mengufuk 6. Okey, so 3/6. So kecerunannya 0.5 lah. Okey, atau 1/2. Okey, so kalau condong ke kanan positif. Condong ke kanan positif. Okey, condong ke kanan positif. Dan bila saya semakin naik, nilainya semakin besar. Okey, maksudnya apa? Kecerunannya semakin bertambah. Okey, kecerunannya semakin bertambah. Dan kalau saya macam ni, garisannya ke bawah. Okey, garisannya condong ke bawah. Okey, bila condong ke bawah, nampak tak dia punya nilai kecerunan? Positif atau negatif?
Negatif. Negatif. So, you kena ingat gambar rajah tadi. Okay, ingat gambar rajah tadi. Okay, saya... Okay, so kena ingat gambar rajah tadi. Okay, gambar rajahnya macam ni. Okay, so satu muka lah. Okay, garis naik atas. Kecerunannya positif, negatif? Positif. Positif. Okay, garisan ke bawah. Kecerunannya positif, negatif? Negatif. Negatif. Okay, so mesti ingat Mesti ingat. Okay, kalau dia ke bawah. Okay, ke bawah. Nilainya negatif. Nampak ni? Nilainya sentiasa negatif. Sekarang kita lihat pula. Nampak ni? Garis apa sekarang? Yang warna hijau ni garis mencancang. Okay, garis mencancang. Garis mencancang. Garis mencancang. Kecerunannya. Apa saya kata tadi? Kalau mencancang, kecerunannya? Apa saya kata simbol ini? Tidak. Takrif. Tarif. Atau bahasa Inggeris? Undefined. Kenapa undefined Okey, kita cuba kita buat menggunakan contoh di sini. Okey, kenapa? Okey, so kita lihat contoh contoh di sini kita ada dua kita gunakan formula. Okey, untuk mencari kecerunan. Okey, kita gunakan kaedah yang kedua lah. Okey, kaedah yang kedua. M sama dengan apa? Kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua untuk mencari M sama dengan kaedah yang kedua. Kita ada 3 kaedah kan tadi? Kaedah yang kedua apa? Kaedah pertama, kecerunannya sama dengan jarak mencancang bagi dengan jarak mengufuk. Okey, kaedah pertama. Kaedah yang kedua? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Yes, very good. Okey, ini kaedah yang kedua untuk mencari kecerunan. Okey, so sekarang saya ada 2 titik Okey, 2 titik pada garis mencancang. Okey, so andai kata titik yang pertama A26. Betul ini? 26. Terletak pada garisan warna hijau. Dan kita ada titik yang ke bawah ini. Okey, titik B. Okey, koordinatnya 2, negatif 1. Betul 2, negatif 1. Okey, so untuk hitung kecerunan, kita akan labelkan lah. Kita akan labelkan titik yang pertama, kita labelkan X1, Y1. Titik yang kedua, X2, Y2. Boleh? Ini cara kita label. Dan ini caranya. Boleh. Inilah datangnya formula nantilah yang kita akan pakai. Okey, so sekarang kita kita gantikan. Okey, Y2 gantikan dengan apa? Y2? Negative 1. Okey, Y2 negative 1, bagus. Tolak.
by 1? 6. 6. Okay. Minus 1 minus 6 over x2 minus x1. 2 minus 2. 2 minus 2. Kan? So far kita just guna formula saja kan untuk hitung kecerunan garis warna hijau ni menggunakan koordinat. Menggunakan koordinat. Okay, negative 1 minus negative 6 berapa? Negative 7. Okay, then 2 minus 2? 0. Okay, negative 7 over 2. Berapa you dapat? Zero. Ya ke 0? Cek betul-betul. Berapa jawapan dia? Sebelum saya bongkarkan rahsia. Berapa? Siapa ada Error. jawapan? Math error kan. That's why dia punya jawapan di sini, saya kata kalau kalau garis mencancang, okay, vertical line, okay, kecerunannya jawapannya ialah tidak tertakrif. Undefined. Sebab tak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Awak tekan calculator pun dia tulis math error. Okay, math error. So jawapannya ialah, okay, jawapannya ialah undefined. Okay, undefined. So sama dengan undefined. Boleh, itu dia. Kenapa undefined? Bagi garis mencancang. Okay, undefined. Tak ada jawapan. Okay. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Saya sedang explain lah. Okay. Kenapa garis mencancang Okay. Why garis mencancang kecerunannya undefined. Okay. This is what I'm trying to explain lah. Garis mencancang ni garisan hijau ni, okay, garis mencancang kecerunannya ialah undefined. Okay, tidak tertarif. Okay, bagi garis yang mencancang kecerunannya adalah undefined. Tidak tertarif. Boleh? Ingat? Dan satu lagi, garisan apa? Garis mengufuk. Sekarang kita investigate. Garis mengufuk. Garis mengufuk kecerunannya ialah apa? Kecerunannya ialah sifar. Okay, sifar. Okay, sekarang kita investigate sekali lagi untuk garis mengufuk. Okay, so kita ambil satu contoh garis mengufuk. Okay, garis mengufuk. Okay, so okay, garis mengufuk nampak garis mengufuk? Yang mana hijau? So, ada dua titik lah. Ada dua titik. Sekali lagi, ada dua titik. Okay, titik yang pertama. Sifar, dua-dua. Titik yang pertama, dua-dua. Titik yang kedua, 10-2. Okay, so saya akan labelkanlah. Titik yang pertama, A. Dua-dua. Pada garisan hijau ni lah. Garisan hijau ni. Titik A. Dua-dua. Nampak ni? Titik ni. A. Okay, koordinatnya 2-2. Okay, yang ni titik B. Okay, 10-2. Betul lah? Koordinatnya 10-2. Okay, dan seperti biasa untuk hitung kecerunan, okay, kaedah yang kedua, M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okay, so M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1.
Okey, formula untuk hitung keturunan. Tadi macam ada orang nak masuk. Nah, ni. Okey, tahniahlah bagi pelajar yang patuh dengan masa lah. Sebab saya allow. Saya kena adjust banyak lah, masalah sikit. Okay, so tahniah bagi pelajar yang dapat patuh dengan masa lah. Okay, supaya saya tak perlu adjust sini, adjust sana, penting lah. Okay, saya kena stop dan sebagainya. Okay, so tahniahlah bagi pelajar yang dapat patuh dengan masa. Okay, so pelajar. Okay, nak cari keturunan bagi garisan hijau ni ya, garis yang mengufuk, horizontal. Okay, menggunakan dua titik. Titik A dan titik B. Okey, titik A saya labelkan sebagai X1, X1, Y1. Titik A. Titik B saya labelkan sebagai titik B saya labelkan sebagai titik A, X2, Y2. Yes, very good. Okay, X2, Y2. Okay. So, sekarang kita masukkan nilai-nilai dalam formula untuk keturunan. Okay, Y2 minus Y1 apa? Two minus 2. Yes, very good. Okay, X2 minus X1. 10 minus 2. 10 minus 2. 10 minus 2. Okay, so 2 minus 2 berapa? 0. 0 over 10 minus 2. 8. Okay. So 0 over 8 berapa? Zero. Ini baru betul-betul 0. Okay. So yang ini baru 0. Kalau tadi bukan 0 error. Yang ini undefined. So nampak beza. Okay. So untuk garis mengufuk di sini, okay, garis mengufuk keturunannya adalah sifar. Okey, dan saya telah tunjuk satu contoh garis mengufuk. Okey, dengan menggunakan dua titik pada garis mengufuk. Dan di mana kita telah buktikanlah memang keturunannya adalah sifar. Faham maksud saya tak? Faham. Faham Okey, saya cuma nak buktikanlah sebenarnya. Saya nak buktikan bahawa kalau garisan tu naik atas, condong ke kanan, so keturunannya adalah positif. Kalau ke bawah, turun di bawah, negatif. Kalau garisan itu mencancang, vertikal, keturunannya adalah undefined. Tidak tertarik. Kalau garisan mengufuk, keturunannya adalah sifar. Okey, itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Okey, so kalau awak boleh faham, bagus. Okey, dan kita akan teruskan. Okey, yang seterusnya. Okey, so kita nak bincang contoh 8. Kena pasti garis lurus yang mempunyai nilai keturunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertarikh dalam raja di bawah. Okey, so nampak tak garisan-garisan dalam soalan contoh nombor 8? Okey, kita ada garis AB, GH, EF, IJ, KL, MN, PQ. Okay, so belajar. Kita start dengan AB. Okay, AB. Keturunannya positif atau negatif atau sifar atau tidak tertarikh. AB. Sifar. Sifar. Okay, sifar. Next. EF. EF. Keturunannya
positif, negatif, sifar atau tidak tertarif? Negatif. Negatif. Okay, so kena ingat gambar raja ini ya. Okay. Dan kita teruskan dengan GH. GH. Keturunannya positif, negatif, sifar atau tidak tertarif? Negatif. Negatif. Okey, dan kita teruskan dengan IJ. Positif. Positif. Naik bukit, positif. Turun bukit, negatif. Okey. Kita tengok dari kiri ke kanan. Kita lihat dari kiri ke kanan. Jangan terbalik. KL. Negatif. Negatif. Okey. Dan apa lagi? MN. Positif. Positif. Okey. Dan akhir sekali, PQ. Sifar. No. Undefined. Undefined. Okey, tidak tertarif. Tidak tertakrif. Undefined. Okey, so ingat muka ini naik positif, turun negatif. Mencancang undefined. Mengufuk zero. Okay, so you remember this ugly face. Ingat muka Odo ni lah. So kita teruskan. Okay. Kita teruskan dengan soalan ini. Okay, kita teruskan dengan soalan ini. Saya nak mengujilah awak punya pengetahuan. Okay. Contoh 12. Hitung nilai V dalam raja di sebelah. Okay, raja di bawah ni lah. Okay, dia nak nilai V. Ingat lagi tak nilai V itu apa? Ingat lagi tak negatif 8 itu apa, pelajar? Okay, apa yang diberikan dalam soalan ini? Contoh 12. Apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Contoh 12. Apa yang diberikan, pelajar? Pintasan. Pintasan. Okey, pintasan apa yang diberikan? Y. Pintasan Y. Pintasan Y berapa nilai dia? Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8. Okey, negatif 8 pintasan Y. Okey, pintasan Y. Okey, apa lagi yang diberikan? Radian. M equals to 4. Yes, very good. Okay, so kita akan start dengan M equal to 4. M is gradient. Okay, M is gradient. Bagaimana nak dapatkan M? Bagaimana nak dapatkan M? How to get M? Bagaimana nak dapatkan M? How to get M? Gradient. Use formula. Use formula. Very good. Which one you think is suitable to get V? The third one. The third one. Okay. Which is negative. Pintasan Y over pintasan X equal 4 lah. Okay tak belajar? Yang ni. Boleh faham tak? Ada soalan tak? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey. So ingat untuk kaedah ketiga ada negatif
ada negatif di depan. Okay? Selalu pelajar lupa negatif. Okay, so pastikan untuk awak jangan lupa. Okay, kaedah ketiga. Negatif pintasan Y bagi pintasan X. So, negatif. Okay, berapa nilai pintasan Y? Negative 8. Negatif 8. Berapa nilai pintasan X? V. V. Okay, equal 4. Okay, next. Bagaimana awak nak selesaikan masalah ini? Bagaimana awak? V go the right side. Okay, V to the right side. What happened? Change V. sign. Change sign. So, what sign from the left is what? Divide 2 times. Divide ya. Okay, sebelah kiri divide. We move to the right hand side become times. Okay. So what you get? 4 times V. What you get? 4V. 4V ya. Okay. Then negative negative. Negative negative. Positive. So 8. Okay ya. 8 sama dengan 4V. So macam mana nak dapatkan V? Move the 4 to the left. Pindah 4 ke sebelah kiri. Okay. So 4 pindah ke sebelah kiri jadi apa? 8/4. Yes, 8/4 equal to V. So 8/4 sama dengan apa? 2. 2. Okay, so we dapat 2 equal to V ya. So we tulis V sama dengan 2 lah. Boleh? Biasa kita letak V di depan kan? Okay ya, boleh faham? Boleh. Boleh ya, okay. Seterusnya. Okay, boleh kita buat ini bersama-sama? Boleh. Okay, jika keturunan suatu garisan ialah keturunan suatu garisan ialah 2. Pintasan Y negatif 18. Tentukan pintasan X bagi garis lurus tersebut. So macam mana nak selesaikan masalah ini? Any idea? How to start? How to start? M equals to negative pintasan Y over pintasan X. Boleh buat kaedah yang saya buat tadi. M equal to tadi saya mulakan dengan apa? M equal to 2. Yeah, saya mulakan M dengan N sama dengan 2 kan? Keturunan ialah 2. So M equal to 2. Lepas tu saya buat apa? After that, what I do? What I do next? The formula. The formula, very good. Okay, what is the formula? M equals to negative intercept Y over intercept X. Okay, so kita gantikan lah. Kita gantikan. Okay, kita gantikan. Substitute. Okay, substitute. M dengan formula lah. Okay, negatif pintasan Y over pintasan X equal 2. Okay, so ingat ada negatif lah. Okay, negatif. Okay, pintasan Y berapa? Negative 18. Negatif 18. Pintasan X? They didn't give. Okay, so saya letak X sajalah. Okay, untuk mewakili pintasan X. Okay, equal to 2. Okay, next. Buat apa?
X move to right side. Okay, move to right side. Okay, so become 2x. 2x. Okay, 2 times x. Okay, sebelah kiri. 18. Negative, negative. So, jadi positive 18. Okay, next. Move 2 to the left. Okay, move 2 to the left. So, what happened? 18 over 2. 18 over 2 equal to x. So, what you get? X equal to? 9. Boleh? So, which means pintasan X sama dengan 9. Itu sajalah. Okay, pelajar? Ada masalah? Ada soalan nak tanya tak? No, sir. Okay, so kalau tak ada, okay, jom kita buat soalan buku modul. Kita nak habiskan hari ni. Okay, supaya awak tak ada kerja rumah lah. Okay, so cuba, okay, lihat muka surat. Muka surat 36. Okay, 36 buku B. Okay, so ini sedikit nota lah. Okay, kecuranan suatu garis lurus PQ ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuknya. Okay, so ini formula lah untuk menghitung kecuranan. Okay, satu garis lurus. Okay, dan juga boleh dihitung dengan menggunakan rumus kecuranan. Okay, seperti mana yang kita telah bincang lah. Okay, so ini nota. Okay, jom buat soalan nombor 1. Okay, buat soalan nombor 1. M equal. Okay, apa jawapan dia? Hitung kecuranan garis lurus. Okay, di ini garis lurus. Lihat pada buku masing-masing. Sudah ada jawapan? Sudah ada jawapan belum? 5 over 4. 5 over 4. 5 over 4. Let me see. 5 over 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 jarak mencancang. Over 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so 5 over 4. That's all. 5 over 4 boleh bahagi tak? Sorry. 5 over 4 boleh Cannot. bahagi tak? Cannot lah. So if cannot, just leave it like that. Biarkan saja 5 over 4. Okay, tak perlu bahagi sebab tak boleh dibahagikan dengan tepat. Okay, next. Dan ini garis naik atas Okay, so memang jawapannya M equal to 5 over 4 positif lah. Okay, next. B, M equal to M equal to B perlu kira tak B? Perlu kira B? No. No need. No need Okay. Apa jawapan dia? 0. 0. Ingat lagi tak muka tadi? Kena ingat muka tadi. Ini muka ni. Okay, garis mengufuk 0. Okay, garis mengufuk kecurunannya 0. Ingat tolong ingat. Okay, next C. N equal to 3 over 6. 3 over 6. Okay, 3 over 6 boleh bahagi tak? Boleh kecilkan tak? Boleh. Okay, answer is what? 2. Are you sure? 1 over 2.
1/2. Okey, tengok balik ya, ini dia punya garisan ni. Positif atau negatif untuk M? Positif atau negatif? Negatif. Negatif Negatif. Okey, kena tambah sendiri ya negatif. Okey, kalau awak tak letak salah. So kena ingat muka ini naik atas positif. Turun bawah negatif. Garis mencancang, jawapan untuk keturunan adalah tidak tertarikh. Garis mengufuk, keturunannya adalah sifar. Okey, so awak kena ingat muka ini. Okey, handsome muka ini. Okey. So next D. N-nya ialah Undefined. undefined. Okey, undefined. Okey, tidak tertarikh. Undefined. Tidak tertarikh. Tidak dapat dikira lah. Okey, tadi saya telah tunjuk dengan menggunakan kaedah yang kedua untuk membuktikan kalau garis mencancang, keturunannya adalah tidak tertarikh. Okey, E. Negatif. Negatif very good sebab dia garis ke bawah. Okey. So negatif apa? Negative 3. Negative 3. Okey, macam mana dapat negative 3? 6/2. 6/2 so equal to negative 3 So ingat gunakan jarak mencancang. Okey, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Okey. 1 2 3 4 5 6. Okey, so negatif. Okey, so 6 bagi dengan 1 2. Okey, so 6/2. So answer is negative 3 Okey, sudah selesai. Dah siap belum? Dah. Dah. Okey, so kita teruskan. Okey, soalan nombor 2. Hitung keturunan. Okey, M garis lurus yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. Calculate the gradient M of the straight line passing through each of the following pairs of point. Okey, guna kaedah apa? Kedua. Okey, saya ada bagi formula di atas Okey, so awak boleh rujuklah. Okey, so kita ada 2 titik Okey, kita ada 2 titik. Okey, titik yang pertama negative 4 2. Titik yang kedua 5 6. So labelkan apa pelajar? The first one. X1, Y1. Very good. The second one. X2, Y2. Very good. Okay, so now we can calculate the M. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Untuk hitung keturunan. Okay, berapa Y2 minus Y1? 6 minus 2. Okay, then? Over 5 minus negative 4. Okay, 5 minus negative 4. Okay, so kita letaklah satu kurungan untuk asingkanlah. Okay, tolak dengan negatif. Lepas tu, 6 minus 2. 4. Okay, 5 minus 4. 9. Okay. 4 over 9, boleh bahagi? Cannot. Cannot, just leave it like that. Okay, so just leave the answer 4 over 9. Okay, pelajar? Okay. Okay So saya harap yang lain pun okay sebab kita ada lebih kurang 20 pelajar di tarian. Okay, so kalau ada yang tak faham, sila tanya. Tolong tanya sekarang juga. Okay. Okay, next. Kita buat soalan yang B Okay, sekali lagi kita diberikan 2 titik.
Okay, 2 titik. Titik pertama, phi negative phi. Okay, koordinat dia lah. Ingat lagi ya, kita belajar koordinat. Phi negative phi. Titik kedua, 7, 3. So, labelkan apa belajar? X1, Y1. Yes, very good. Then, X2, Y2. very good. Okay, lepas tu kita tuliskan formula terlebih dahulu. Tujuan saya minta awak tulis formula sebab saya nak awak ingatlah. Okay, bila awak selalu tulis, lama-lama awak akan ingat formula. Okay, berapa nilai Y2 minus Y1? 3 minus negative 5 over 7 minus 5. Okay, so 3 minus negative 5. So, saya letakkan kurungan lah. Okay, untuk asingkanlah negatif dengan tolak. Lepas tu, 7 minus 5. Okay, lepas tu kita selesaikan yang atas. 3 minus negative 5. 8. 8. 7 minus 5. 2. 8 boleh bagi 2. Boleh. Okay, so M equal to? 4. Okay, itu dia. Okay, M sama dengan 4. Sudah siap belajar? Sudah. Okay, sudah. Kita teruskan soalan nombor 3. Cari keturunan. Okay, M garis lurus yang berikut. Okay, so gunakan kaedah apa untuk soalan ni? Number 3. Number 3. Okay, number 3. Oh, ada lagi nak masuk. Pukul 12 hampir. Hakimi. Hakimi baru masuk. Janganlah Hakimi. Lewat ni. Okay, tolong patuh dengan masa lah. Okay, so soalan A. Kita lihat. Untuk dapatkan M. Apa formula belajar? Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay. Jangan lupa ada negatif. Kalau tak nanti jawapan awak salah nanti. Okay. Ada negatif. Negatif pintasan Y. Okay. Awak lihat dalam soalan A. Berapakah nilai pintasan Y? 6. 6. Kan? Nampak ni? 6. Okay, di sini Y-nya 6. 6. Kan, di sini Y-nya adalah 6. Okay, next. Pintasan X. Pintasan X. 8. Negative 8. Negative 8. Kan, di sini ya. Di sini. Negative 8. Okay, so negative 6 over negative 8 berapa? 3 over 4. Okay, so 3 over 4. 3 over 4. Boleh, tekan kalkulator saja kalau nak senang. Okay, kalau nak senang, malas nak fikir, tekan kalkulator pun tak apa. Negative 6 over negative 8. So, answer 3 over 4. Kalau nak congak, lagi bagus. Tapi pastikan betul lah. Jangan congak tapi salah. Tak dapat markah lah. Okay, next. Okay, B ya. Negatif pintasan Y over pintasan X. So, pintasan Y berapa? 9. Pintasan Y di sini. Adakah ini pintasan Y? Negative 6. Negative 6. Okey, pintasan Y ialah nilai Y. Pintasan Y ialah nilai Y. Pintasan X ialah nilai X. Berapa nilai X? 9. 9. Boleh? Okay, so ini 9. Nilai X. Nilai Y negatif 6. Okay ya, jangan terbalik ya. Pintasan Y dengan pintasan X. Okay, so negatif
Negative, negative 6. Negative, negative 6 over 9. 2 over 3. Okay, so 2 over 3. Okay, nak guna calculator boleh, tak nak guna calculator, congak dalam otak pun boleh. Negatif, negatif, positif. Okay, then kecilkan 2 over 3. Boleh? Yang ni awak kena fahamlah. Okay, macam mana nak mengenal pastilah pintasan X dengan pintasan Y. Okay, pintasan X ialah nilai X. Pintasan Y ialah nilai Y. Okay, apabila. Okay, sudah siap? Sudah. Okay. Next, yang ni. 4. Cari koordinat yang tidak diketahui berdasarkan kecerunan. M. Garis lurus yang melalui titik P dan Q. Okay, so diberikan okay, A, titik P koordinatnya 2B, titik Q koordinatnya 0, 8 dan kecerunannya negatif 2. Okay, sebenarnya, okay, so kalau saya lah, okay, saya akan tulis M sama dengan negatif 2. Kalau saya lah, mungkin cikgu lain, cara lain lah. Tapi kalau saya akan mula dengan M sama dengan negatif 2. Okay, lepas tu saya gantikan M dengan rumus. Apa rumus yang kita nak guna untuk jawab soalan ini? Which one? Second one. The second Okay, we use the second formula. Okay. Sebab dia bagi koordinat. Dia bagi koordinat. So kalau dia bagi koordinat, kita akan gunakan the second lah. Yang the third one kalau dia bagi kita pintasan. Okay. So the second is y2 minus y1 over x2 minus x1 equal negative 2. So kita akan labelkan lah. Okay, P, the first point, kita labelkan X1, Y1. Kita labelkan sendirilah. The second point, Q, X2, Y2. Kita yang labelkan sendiri. Labelkan saja. Labelkan saja. Lepas tu kita gantikan dengan betul. Substitute dengan betul lah. Y2 minus Y1, apa dia? Eight minus B. Yes, very good. X2 minus X1. 0 minus 2. 0 minus 2 equal to negative 2. Okay. Macam mana nak buat ni? 8 boleh tolak B. 8 boleh tolak dengan B tak? Tak boleh. Tak boleh ya. So kalau tak boleh, kita tak boleh nak selesaikan lah 8 tolak B. 0 tolak 2, boleh tak? Boleh. 0 tolak 2 berapa? Negative 2. Okay, so 0. 0. Okay, 0 minus 2. 0 minus 2 equal negative 2. Okay, so 8 tolak B, saya tak boleh nak selesaikan. So saya kekalkan lah. 0 tolak 2, 0 tolak 2, negative 2 equal negative 2. Okay, next. Okay. Which one do you think we have to do? Negative 2 kena naik ke kanan. Bawa ke sebelah kanan. So apa jadi? 4. Okay, bagaimana you dapat 4? Times. Times, okay, bahagi 2, sebelah kiri bahagi 2, bahagi 2, okay. Pindah ke sebelah kanan jadi darab. Okay, so you dapat 8 tolak B sama dengan 4. 4, okay, sebab negatif 2, darab dengan negatif 2, so 4. Okay, next. Buat apa? So kita dapat 8 tolak B sama dengan 4. Next, kita buat apa? Move the 8 to right side. Okay. Okay. Move the 8 to the right side. Okay. Ataupun, okay. Awak boleh buat macam ni lah.
pindahkan B ke sebelah kanan. Okey. Dan 4 ke sebelah kiri. Okey, ini cadangan saya lah. Okey, pindahkan 4 ke sebelah kiri. B yang pergi ke kanan. So, bila B pergi kanan, negatif B pindah ke kanan jadi apa? Positive. Positif B ya, betul lah? Are you okay? Yes. Okey. Yang 8 tu jangan pergi mana-mana lah. Duduk diam-diam sajalah. Okey, 8 jangan pergi mana-mana, duduk diam-diam saja. Jangan ke sana ke sini. Okey, 4. Dari kanan pergi ke kiri. So, apa jadi? -4. Yes, very good. Okey, positif 4 pindah ke kiri jadi negatif. Boleh faham belajar? Okey, apa yang berlaku di sini? Boleh? Saya susun persamaan ini semula. So, saya akan dapat, okey, 8 tolak 4 berapa? 4. So, at the end saya dapatlah B sama dengan 4. Boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh ya? Okey. Tadi apa nama? Ada pelajar kata nak pindahkan 4 ke sebelah kiri kan? Boleh ya? Sorry. 8 pindah ke sebelah kanan. Boleh juga. Okey, so kalau pindah 8 ke sebelah kanan, so dapat negatif B sama dengan 4 tolak 8. Negatif B sama dengan apa? 4 tolak 8 berapa? Sir, repeat again, sir. Tadi kaedah yang sebelah ni 8 pindah ke kanan kan? Ada yang sebut tadi kan? Yes, sir. So 8 pindah kanan, so dapat apa? Negatif B sama dengan 4 tolak 8 kan? Betul tak? Betul. So 4 tolak 8 berapa? -4. Okay. So at the end you dapat B sama dengan, yang ini negatif dengan negatif boleh potong. So dapat B sama dengan 4. So sama jugalah. Okay. Okay tak belajar? So ada dua kaedah lah. Sama ada nak pindahkan 8 ataupun nak pindahkan B ke kanan, 4 ke kiri macam tu. Okey saya harap boleh faham apa yang saya tulis. Ada nak tanya tak? No, sir. Okey so sekali lagi untuk soalan B. Okey, boleh tak? Anyone? Tell me what to do. B, what to do? Start with? M equals to 1/4. Very good. Next, what I do? Then label x1, y1, x2, y2. Very good. Then? Then do the second formula. Okay, you can write down the formula first. Okay, y2 minus y1 over x2 minus x1 equal 1/4. Okay. So, y2 minus y1 is what? 4 minus 8. Okay, very good. X2 minus x1. C minus 6. Yes, very good. Okay. Kena buat dengan teliti supaya tidak silap. Kalau you silap memang habis lah. Okay, kena buat dengan teliti. Okay, so perlukan kesabaran lah. Okay, jangan terburu-buru lah. Okay, mesti buat dengan tenang. Okay, relax. Jangan nervous. Okay, supaya mengelakkan kesilapan. Okay. Okay. How to do this? How to solve these problems? 4 minus 8 over 6 minus 6 equal 1/4.
First, solve the 4 minus 8. Okay, solve the 4 minus 8. So 4 minus 8 berapa? Negative 4. Negative 4 over 6 minus C. Boleh buat tak? Cannot. Cannot. So C minus 6 equal 1 over 4. Okay. Buat apa pula? Move C minus 6 to right side. You pernah dengar tak darab silang? Yes, sir. Pernah dengar? Okay, Pernah. kalau pernah dengar, baguslah. Darab silang macam mana mau buat? Apa yang darab dengan apa? Negative 4 darab 4. Negative 4. Okay, negative 4 darab dengan 4. Okay, so saya tuliskanlah jawapan di sebelah kanan. Negative 4 darab dengan, negative 4 darab dengan 4 berapa? Negative 16. Saya tuliskan di sebelah kanan. Okay, saya tuliskan di sebelah kanan. Okay, darab silang. Okay, darab silang. Since you know already so saya guna yang itu sajalah. Negative 16. Okay, lepas tu yang C minus 6 darab dengan 1 kan? So sini tukarlah C minus 6. Okay tak yang ni? Boleh terima? Boleh. Boleh terima. Okay, kita darab silang. Okay, darab silang. Okay, darab silang. So, you dapatlah C minus 6 equal negative 16. Okay, so yang ni saya rasa lebih senang sikit kan? Untuk selesaikan. Okay, pindah siapa sekarang? Negative 6. Okay, negative 6 pindah ke kanan jadi apa? Positive 6. Okay, so C equal negative 16. Positif tambahlah 6. So, answer jawapan apa? C equals to negative 10. C equal negative 10. Yeah, so C equal negative 10. Okay, so answer C equal negative 10. Okay, itu cara dah untuk dapatkan jawapan C. Boleh ya? Boleh. Boleh. Sudah siap? Finish already? Yes, sir. Okay. Next. Soalan yang seterusnya. Okay, selesaikan masalah yang berikut. Okay, so tanjakan untuk sukan papan selaju sesuai untuk pemain baharu mempunyai keturunan yang tidak melebihi 0.5. Adakah tanjakan di bawah sesuai digunakan oleh pemain baharu? Okay, so how to do? M equals to 0.8 over 1. Yes. Okay, so first kita hitunglah keturunan. Untuk apa nama dia kata? Tanjaan. Tanjaan ialah skateboard. Oh, ini ialah skateboard. Okay, skateboard bahasa Melayu panggil tanjaan. Apa ni? Sukan papan selaju. Oh, ini ialah sukan papan selaju. Dan benda ini panggil apa? Tanjaan. RAM. Calculate the RAM. Ini panggil RAM. Tanjaan. RAM. Yang apa? Skateboard. Yang main skateboard tu. Okay. Dia punya apa? Dia punya apa nama? Gelanggan. Kod dia ni. RAM. RAM. Kod. Kod untuk main skateboard. Okay. So, kita hitungkan keturunan. So, keturunan sama dengan
Jarak mencancang bahagi dengan jarak mengukur. Okay. So, M sama dengan 0.8 divide 1. So, berapa? 0.8. 0.8. Okay, dalam soalan dia kata, okay, adakah tanjaan di bawah sesuai? Dimain oleh pemain baharu. No. Okay, so No. no. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai untuk pemain baharu? Kenapa tidak sesuai? Kerana dia belum mahir lagi. Dia tak mahir lagi. So, pemain baru jangan melebihi 0.5. Kan dia tulis. Untuk pemain baru, keturunan jangan lebih daripada 0.5. Kalau lebih tu bahayalah. Okay? Tak sesuai. Okay? So, tidak sesuai lah. Okay? Tidak sesuai. Boleh faham ya? Okay? Untuk pemain baru, jangan melebihi, keturunannya jangan melebihi 0.5. Okay? So, itu dia jawapannya. Okay, next. Soalan B. Cari keturunan setiap sisi segi empat sama ABCD. Apakah yang boleh dinyatakan tentang keturunan itu? So, soalan yang pertama, cari keturunan setiap sisi. So, kita ada sisi AB, CBC, CD, dan apa? AB, DA. Okay. So, kita kena carilah. M, keturunan AB, keturunan BC, keturunan CD, keturunan DA. Cari setiap satu. Macam mana nak cari? Which one you prefer? Which method you use? AB, contoh AB. Apa kaedah awak guna untuk cari keturunan AB? Kaedah yang mana? ABCD. ABCD pula. 1, 2, 3. Number 3. Number 3, cannot. Where you are going to find the y-intercept and the x-intercept? Tak boleh, nombor 3 tak boleh, tak sesuai. Number 2. Number 2 boleh, number 1 pun boleh. Okay, sebenarnya 1 dengan 2 boleh. Okay, so kalau kita guna number 2, okey lah, kita guna number 2 lah. Kalau guna number 2, apa kita perlukan? Apa kita perlu kalau kita nak guna kaedah nombor 2? Value of x and y. Yeah, okay. So, kalau nak guna kaedah nombor 2, kita mesti ada nilai x dan y. Okay, so, contoh okay. Koordinat A. Koordinat A apa? Koordinat A apa? Berdasarkan Sata Cartes, Cartesian plane. 0, 2. 0, 2, very good. B? Five, 4. Yes, 5, 4. Okay, koordinat N. Okay, so, okay, M, A, B equal, okay, formulanya Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, so kita labelkanlah A, titik yang pertama, kita labelkan sebagai, okay, X1, Y1. Titik B, titik kedua, X2, Y2. So, sekarang kita boleh gantikanlah nilainya. Okay, Y2 minus Y1 apa? Four minus 2. 4 minus 2, Okay. X2 minus X1? 5 minus 0. 5 minus 0. Okay, 5 minus 2 berapa? 4 minus 2 berapa? 2. 2.
over 5. Okay, so lepas tu kita ulang-ulanglah step yang sama untuk keturunan BC. Kan kita nyatakan koordinat B apa, C apa, lepas tu kita labelkanlah. Okay, B x1 y1, C x2 y2. Lepas tu kita just repeat saja. Boleh faham tak belajar? Boleh. Okay, so saya bagi 1 minit untuk buat soalan ni. Okay, cari keturunan BC. Kalau ada jawapan bagi saya. Okay, MBC ada tak jawapan? Doing, sir. Ya, okay. Sir, I get the answer ready. Okay, what is the answer? For BC, -2. No. Wrong answer. Answer is not negative. Negative 5/2. Yeah, -5/2. Okay, must be have some mistake there. Okay, MCD. Ada tak yang sudah dapat jawapan? MCD. M keturunan CD. MCD. CD is 2/5 and AD is -5/2. Yes, very good. Okay, so inilah jawapannya sepatutnya. Okay, so apa yang kita boleh katakan di sini ialah, okay, keturunan AB dengan keturunan CD sama. Okay, 2/5. 2/5. Dan keturunan BC, okay, BC dan keturunan DA sama. Itu je lah. Okay, sebab dia kata apa? Apakah yang boleh dinyatakan tentang keturunan itu? Okay, so kita boleh nyatakan bahawa okay, keturunan AB dan CD adalah sama. Keturunan
BC dan DA adalah sama. Itu je lah. Are you okay? Okay, sir. Okay ya. So saya harap you boleh faham. Sir, Yes. can we discuss the BC? BC. Sure. Okay, Okay. sir. BC. B koordinatnya apa? 5, 4. 5, 4. Okay, saya tulis di luar lah. Sebab nanti dalam macam complicated sikit ya. C. 7, 0. 7, 0. No. Look carefully. 0 di sini. 1 is bawah satu 7, petak. -1. I think this is why you make mistake lah. Yes, Your sir. coordinate is incorrect. Okay. So, I think you can do lah. Okay. So, kena apa nama? Perlu state the coordinate dengan betul lah. Okay. So, tolong buat dengan betul lah. Ada soalan lain? Ada tak soalan nak tanya? Sebenarnya soalan ini kalau nak senang lagi, boleh guna kaedah nombor 1. Okey, boleh guna kaedah nombor 1. Okey, contoh saya bagi awak satu contoh lah. Contoh saya nak keturunan CD. So, saya cari jarak mencancang 2, jarak mengufuk saya kira 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, so keturunan CD ya. 2/5 lah. Nah, ini kalau kaedah nombor 1 lagi senang. Okey. Sama juga untuk garis AB pun samalah. Okey, hitung keturunan, hitung jarak mencancang bagi dengan jarak mengufuk. Boleh guna kaedah nombor 1 juga. Tapi kalau nak guna kaedah nombor 2 boleh juga. Tapi kena pastikan koordinat awak betul lah. Okay. Okay, next kita lihat soalan C. Keturunan maksimum sebuah tangga yang dibina ialah 0/5. Okay. Jika setiap permukaan anak tangga berukuran 20 cm, berapakah ketinggian maksimum setiap anak tangga? Okay. So, siapa nak cuba untuk dapatkan ketinggian maksimum? Ini ketinggian maksimum. Saya letak apa? Macam mana nak dapatkan dia punya ketinggian maksimum? Ada siapa nak cuba? Use the third formula. Impossible. If you want to use the third formula, you need the y-intercept and the x-intercept. Use the first one. The first one. Okay, very good. Okay, what you start? How you start? What you write down? M equals to 0.6. Very good. After that, what you write down? X over 20 equals to 0.6. X over 20. X over 20. X over 20. So, X over 20 equal 0.6. Okay. So, guna formula yang pertama. X mewakili jarak mencancang. Jarak mencancang inilah yang tanda soal ini ya. Ataupun ketinggian maksimum. X ni ketinggian maksimum. Are you okay? Over 20. 20 ialah jarak mengufuk. Okay, jarak mengufuk. Are you okay with this?
Boleh tak belajar? Yes. Okay, next, how to solve these problems? Divide 20, move to the right side. Okay, so what you get? And the 12. 12 ah. Okay, so 12 lah. 12 cm. So X ni ialah ketinggian maksimum. X ialah ketinggian maksimum. Okay. D. Okay, cepat, kita ada 4 minit saja. D. Seorang ahli payung terjun menerjun dari ketinggian 1254 meter dari tanah. Okay, so ahli terjun. Terjun. Ketinggian tanah. 1254 meter. Menurun mengikut garis condong. Garis condong. Okay. Keturunannya 1.2. Jarak mengufuk. Berapa? So, saya anggap jarak mengufuk X lah. Okay, X. Jarak mengufuk. So, macam mana nak cari X jarak mengufuk? Use the first formula. Use the first formula. So, M equal 1.2. Then? 1254 over X. 1254 over X equal 1.2. Then? X move to the right hand side. Become Okay, 1.2x. So 1254 equal 1.2x. Next. 1254 over 1.2. Okay, pindah ke sebelah kiri ya. So 1254 sempit lah. Saya punya tempat sempit. So 1254 over 1.2 equal to x. So berapa? X equal to 1045. 1045. Okay, sempit lah. Sempit. Ruang tak cukup. Okay. Ada soalan? Tak ada. No, ada. sir. Okay, so kalau tak ada, okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Lepas ni apa? Ada kelas lah nanti? Ada. Okay, so okay, nanti saya akan share jawapan, nanti awak semak semak. Okay. So kalau ada masalah kita akan bincang lah. Kalau tak ada masalah, next time kita akan sambung bab yang baru Okay. So saya nak awak buat tolong buat Okay, tolong buat. Okay, sir. Okay, so that's all lah for today So macam biasa minta tolong isikan kehadiran. Okay, terima kasih kerana hadir kelas kita hari ini. Kalau ada masalah boleh tanya dalam grup jugalah. Okay. Boleh tanya dalam grup juga. Thank you Gary Low.
Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Pravina. Bye-bye. Thank you, folks. Thank you, Pretty. Thank you, Gerardo. Thank you, Visa. Thank you, Wang Shiwei.